Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS mencadangkan sebuah badan khas diwujudkan untuk membangunkan ekonomi golongan Bumiputera di negeri ini. Presiden PBRS Tan Sri Joseph Kurup berkata, langkah itu mampu menjadi pendekatan proaktif dalam membuka peluang dan menyuntik harapan baharu kepada rakyat di peringkat akar umbi. Menurut Tan Sri Kurup, badan khas itu antara lain akan menggalas 5 objektif utama iaitu meningkatkan keusahawanan, meningkatkan modal insan, menguatkan dan mengkukuhkan aset tanah, meningkatkan pemilikan ekwiti serta meningkatkan pembangunan pendidikan dan kebajikan. Beliau menyatakan demikian ketika menyampaikan ucapan dasar sempena persidangan perwakilan Tri Tahunan PBRS 2015 di Kota Kinabalu yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga pengerusi BN. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman selaku pengerusi BN Sabah. Dalam pada itu, Tan Sri Kurup meminta agar kerajaan mendengar setiap keluhan yang disuarakan rakyat. Ini termasuk masalah kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti di Sabah yang merupakan isu nasional yang perlu diberi perhatian untuk dibincang dan diselesaikan secara bersama. Beliau yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata isu parti perlu ditangani segera kerana timbul perpecahan dalam aspek sosial dan ekonomi selain mewujudkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan terhadap parti. Dalam pada itu, bagi memastikan PBRS terus relevan, parti itu bersedia melakukan transformasi bagi menghadapi situasi politik semasa yang semakin mencabar. Festival Bambu dan Halia yang baru saja berakhir telah berjaya menarik ramai pengunjung melalui pelbagai program yang diadakan sepanjang 3 hari ia berlangsung di Tambunan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairing Kitingan berkata, festival tersebut telah dihidupkan semula selepas lebih 20 tahun berikutan potensi besar industri berkenaan untuk pasaran luar daerah seterusnya ke pasaran antarabangsa. Beliau berharap penganjuran festival tersebut dapat menaikkan semangat pengusaha bambu dan halia yang mempunyai banyak pengetahuan tentang industri berkenaan. Sekarang ini kita mau gunakan segala-gala ilmu pengetahuan yang sudah kita kumpul sekarang untuk dimuatkan dalam program penanaman halia dan bambu ini supaya daripada hasil produk-produk yang boleh kita keluarkan mereka akan mempunyai lebih banyak lagi sumber pendapatan. Program berkenaan juga diadakan bagi mengiktiraf usaha dan kerja keras pengusaha bambu dan halia di Tambunan yang memastikan industri itu terus kekal bertapak di daerah tersebut. Tan Sri Pairing ditemui pemberita selepas majlis penutupan Festival Bambu dan Halia 2015 di Tambunan. Lebih 1,000 orang hadir dalam majlis berkenaan. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM terus komited dalam usahanya menjadi sebuah entiti pembangunan sosio-ekonomi yang lebih teratur, cekap dan berkesan. Pengarah SKM Negeri Sabah Umar Sarim Haji Saidin berkata, ke arah itu pelbagai program diadakan untuk memberi kesedaran dan pendedahan kepada anggota koperasi serta masyarakat setempat tentang peluang menjana pendapatan melalui koperasi. Menurut Umar, penglibatan masyarakat di negeri ini dalam aktiviti koperasi menunjukkan peningkatan khususnya di institusi pengajian tinggi IPT dan sekolah apabila sebanyak 2 hingga 3 buah koperasi didaftarkan setiap minggu. Beliau berucap demikian sempena program kesedaran berkoperasi Majlis Perundingan Koperasi Peringkat MPKP Parlimen di Perpustakaan Daerah Sempurna. Teks ucapan disampaikan timbalannya Haji Kastian Dullah. Jelasnya setakat Oktober lalu, terdapat sebanyak 1,247 koperasi berdaftar di seluruh negeri dengan 344,410 anggota. Sementara itu, ketika berucap merasmikan program berkenaan, Ketua Perhubungan Parlimen Sempurna, Datuk Haji Hisham Abdul Fattah melahirkan harapan agar MPKP di Sempurna menjadi platform untuk rakyat khususnya anggota koperasi menjana pendapatan seterusnya memacu pembangunan menerusi gerakan koperasi. Sehingga kini terdapat 39 koperasi di daerah tersebut dengan keanggotaan seramai 9,266 orang dan jumlah aset bernilai 10.7 juta ringgit dengan perolehan pendapatan hampir 2 juta ringgit.
Warga pendidik diminta menggunakan sepenuhnya kemudahan teknologi ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini bagi melahirkan modal insan cali IT yang mampu bersaing dalam kehidupan dunia tanpa sempadan masa kini. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata tidak dinafikan terdapat unsur negatif yang dikaitkan dengan alam cyber. Bagaimanapun ia mampu dibendung sekiranya generasi muda dididik cara menggunakan medium itu dengan betul. Justru guru perlu menjadi contoh kepada pelajar agar lebih bertanggungjawab dan tidak sewenang-wenangnya menjadikan alam cyber sebagai ruang menyampaikan agenda pribadi. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan Karnival Pembestarian ICT Daerah Tawau 2015 di Tawau. Dalam program berkenaan, Datuk Nizam menyampaikan 17 anugerah, antaranya Anugerah Inovasi dan Anugerah Pemimpin ICT. Satu majlis makan malam amal bagi mengumpul dana membantu pesakit kanser payudara di Sabah. Anjuran Persatuan Kinabalu Pink Ribbon KPR diadakan di Kota Kinabalu. Acara yang juga bersempena sambutan ulang tahun kelima KPR itu turut dihadiri isteri yang di-Pertuan Negeri, Toh Puan Hajah Norida Tan Sri RM Jasni selaku penaung persatuan berkenaan. Berucap dalam majlis berkenaan, Presiden KPR Hajan Natra Datuk Haji Muhammad Arif berkata, kutipan dana yang dikumpul melalui majlis berkenaan akan digunakan untuk membeli sebuah van yang akan diubah suai menjadi klinik bergerak. Van itu akan digunakan untuk melaksana pelbagai program kesedaran mengenai kanser payudara terutama di kawasan luar bandar. Selain menganjurkan pelbagai aktiviti amal, KPR turut menjalin kerjasama rapat dengan pihak hospital bagi memberi sokongan kepada pesakit kanser untuk terus menjalani kehidupan seharian bersama ahli keluarga dan juga masyarakat. Sekian berita dari Sabah petang ini.